Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung bacaan suratun Naml ayat 47. Dan kalau ada masa saya sambung 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak Qala ta'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanun. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masih di peringkat awal perbincangan kisah puak Thamud versus Nabi Saleh alaihi salam. Telah kita huraikan sedikit sesi yang telah lalu bagaimana mereka adalah bangsa puak dan kaum yang bersegera ke arah sayyi'ah, bersegera ke arah perkara yang tidak baik, dan buat tidak peduli dengan al-hasanah. Malam ni kita lihat satu ayat lagi di mana Allah Subhanahu wa taala mendedahkan sebahagian lagi sifat buruk puak Thamud yang dikurnia Allah ilmu, teknologi, hadarah, ketemadunan yang cukup hebat,
yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, adalah mereka pakar, ekspertis di dalam ilmu menebuk gunung-gunung batu. Dan tebuk tu bukan tebuk kosong. Buyutan, dijadikan rumah-rumah kediaman. Tebuk gunung buat rumah, tu bukan benda kecil. Dengan dia punya skill, measurement dia, semua mesti diambil kira. Betapa hebatnya mereka. Ayat 47 ni sebahagian daripada jawapan balas mereka terhadap seruan Nabi Saleh alaihi salam. Mafhum ayat yang telah kita baca 47. Mereka menjawab, kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu, dan juga dengan sebab pengikut-pengikut kamu. Itulah jawapan yang diberikan oleh Thamud, iaitu kami merasa sial, kami rasa malang, kami jadi tak berapa nak elok disebabkan kamu dan pengikut-pengikut kamu. Kami ditimpa malang dan sial kerana ikut kamu. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, orang Melayu ni dia juara lah baca Yasin. Quran je Yasin, tak khotam-khotam. Asyik 20 tahun Yasin aja, macam tak ada surah lain dalam Quran. Khotam lah, setahun sekali pun jadilah. Tu pun kira lambat tu. Nak ikut Saidina Uthman seminggu sekali khotam, kita tak mampu. Ingatlah baca Yasin aja berlambak surah. Orang Melayu ni juara bab Yasin. Tengok dalam surah Yasin. Qalu inna tatayyarna bikum. Ayat 18. Sama lebih kurang. Jawapan balas tu sama. Cuma hak ni puak sama. Yang dalam surah Yasin tu kita tahulah, di negeri yang namanya Antakiyah, belah-belah sana lah, Armenia apa semua ni, yang didatangi oleh 3 orang utusan. Kita baca dalam surah Yasin, saya tak mau hurai. 3 orang utusan ni lah yang menyeru kaum. Akhirnya penduduk kampung kata, inna tatayyarna bikum, kami merasa malang, merasa sial, merasa suai. Tu bahasa kita. Ikut kamu ni habis jadi suai, ikut kamu ni jadi mundur ke belakang. Wahai yang datang tu utusan Allah, Rasul. Cuma tidak disebut nama mereka. Dan Rasul ni banyak, kena ingat. Hak dalam Quran tu 25 orang aja yang wajib kita beriman, tahu nama in sequence, bermula Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak 25 Rasul ni dah ada dalam Quran. Tu semua faham.
Rasul banyak, 300 lebih satu riwayat. Maka hak datang Rasul, Rasul pula bawa ajaran tauhid. Dah, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Serupa perangai. Kami ikut kamu, siallah kami, malanglah kami. Kalau tak berhenti berdakwah, kami akan rejam kamu dengan batu, atau kami timpa kamu dengan siksaan yang pedih. Kami akan tangkap, seksa kamu. Tak pun kami lontar dengan batu. Maksudnya bentuk penentangan. Allahu Akbar. Sial, malang, kuno. Kan baru-baru ni, seminggu dua ni, keluar statement bahawa sesungguhnya amalan tahnik ini mesti dihentikan segera. Amalan tahnik ni kotor. Tangan tu ambil kurma buh dalam mulut, lepas tu korek sumbat dekat baby. Dia kata hak ni kotor, hak ni amalan kuno, mesti diberhentikan. Kotor kepala bapa engkau. Wang hajar punya manusia. Tulis berani dalam internet, tapi sembunyi identiti. Beritahu apa hak ni semua kuno, tahnik-tahnik ni kotor. Dia jadi kotor kalau yang tahnik tukang tahnik tu isap okok. Ayo, hang panggil tok guru merokok habis. Kan han jolok budak tu tak dan danghi selalu. Carilah carilah kemas sikit. Tuan-tuan, itu sunnah Rasulullah. Melayu kata mudahlah, belah mulut. Senang cerita. Tahnik duk heran. Kok jenama rokok baru ke? Termenung kan, tak faham tahnik. Tahnik mudah bicara orang Melayu, belah mulut. Baby lahir panggil ustaz tok guru, bohlah mihun sikit. Suruh dia tahnik belah mulut. Mudah-mudahan pertama mula hidup dia dengan benda manis. Bak tu kena kurma. Tak ada kurma susu. Jangan pergi cucuk rokok ke dia. Bagi dia benda manis. Biar dia mula hidup tu dengan manis. Tu simbolik dia. Itu kurma, susu. Kalau tak ada kurma, susu. Dan ia merupakan sunnah. Mudah-mudahan tempiah-tempiah tok guru tu kena ke baby ni. Membesar dia biiznillah. Sebab tempiah-tempiah ni ada diambil kira dalam Islam. Kalau tak, Nabi tak kata, perhatikan siapa rakan kawan anak kamu. Dan Nabi sebut dalam hadis, seseorang terikat dengan agama kawan dia. Tu hadis. Kita ni terikat dengan agama kawan kita. Apa makna? Siapa kawan kita? Kawan kita kaki semayang, tempiah ke kita jaga semayang elok. Kawan kita merapu dengan kita merapu. Tempiah tu ada. Kawan kaki menyembang kedai kopi, pukul 12 duk kedai kopi ni. Kadang saya balik kuliah tu pukul 12 duk ada. Menyembang hari Selasa. Tahu tak tu? Jadi tak tahu. Mampu punya cerita. Nak sebut berangan boleh lah. Nak sebut berangan boleh lah. Nak sebut melepak kedai kopi tu. Pasal apa? Pasal kawan melepak, tempiah tu kena. Dia tak boleh duduk rumah tu gelisah, berasak pungkok dia. Tak boleh. Mau keluar, mau menyembang pukul 1 baru balik. Ada jenis tu, berlambak. Tu yang ada ulama tulis dalam Facebook apa saya baru baca tadi.
Allah duk tak angkat COVID ni, kata dia, sebab ramai orang rajin melepak kedai kopi daripada ke masjid. Ulama Arab mana saya lupa, at a glance lah saya tengok, taklah saya baca habis. Betul juga cakap dia. Jangan bagi Allah murka. Kita usaha ikut SOP apa semua, tapi Allah jangan lupa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tempiah tu kena. Itu yang tahnik, mudah-mudahan. Dah, hak ni kuno, kotor, mesti dihentikan. Pula dah. Dulu circumcise, dulu persoalan bersunat. Kan, circumcise pun jadi isu supaya jangan bersunat lah, apalah, macam-macam benda yang ulama dah letak dalam kitab, cuba diburaikan kembali. Kononnya atas nama tamadun, kemajuan, kita mesti berfikiran lebih advance daripada itu. Sampai tahap kamu nak advance, kamu tolak para rasul, kamu tolak sunnah rasul. Advance apa yang kamu fikirkan? Muslimin dan muslimat sekalian, mereka dalam surah Yasin sama perangai. Ikut Islam ni sial, ikut Islam ni memang takkan maju kita. Sehingga akhirnya itulah timbul dalam surah Yasin yang disebut Sahibul Yasin atau Habibun Najjar, yang telah tampil membela 3 utusan Allah. Akhirnya dia dipijak dan dia mati syahid. Itu panjang dalam surah Yasin. Inilah Thamud. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, kalau kita nak sebut apa lah bahasa yang bermain di bibir kita, dulu mungkin tak sebutlah, lah jadi benda yang dah jadi normal, sesuai dengan norma baru. Apa dia? Kluster. Kan, dulu apa yang tahu plaster, tahulah. Kan, dulu tahu plaster, sekarang kluster. Kluster tembok, kluster ramai-ramai, macam-macam bunyi. Kluster bah ketil, bah langkawi, itu ini sempurna lah, macam-macam. Tuan, puak-puak Samud ni ada kluster. Kita baca ayat dia, kluster buta perut. Mana ayat dia? Fussilat. Ayat berapa? Belah-belah tuan cari sendiri. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Tu dia. Surah Fussilat. Tu saya kata kluster buta perut puak-puak Samud ni. Allah kata apa? Wa amma samud, dan ada pun Samud, fahadainahum, kami beri mereka petunjuk hidayah. Kami utus mereka Rasul nama Saleh. Itu tanda Allah bagi hidayah. Tapi Allah kata apa? Fastahabbul ama 'alal huda. Itu kluster dia. Tetapi mereka fastahabbul ama. 2 kalimah di situ. Pertama, fastahabbu, hub. Hub makna cinta. Hub makna kasih, sayang. Rasulullah Habibullah, Habib, kekasih Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, 31 Ali Imran. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu rasa kamu mau dicintai oleh Allah. Hub. Ayat berapa? 17. Ayat 17 daripada Fussilat. Kata Allah, ni kluster dia. 2 di situ. Fastahabbu, ada harfun ha,
harfun ba, hub makna kasih, cinta. Kemudian al-ama, umyun makna buta. Apa dia? Mereka lebih mencintai kebutaan. Mereka lebih mencintai kesesatan. Alal huda, di atas petunjuk. Tengok bahasa Quran. Allah tak kata mereka ikut kebutaan, tapi Allah sebut dengan hub. Balaghah, punya cantiknya bahasa Al-Quran. Hubbul ama fastahabbul ama. Mereka mencintai kebutaan. Maknanya mereka tak ada ruang lah nak jumpa benda celek. Mereka amat cinta, suka kepada benda yang membawa kepada kebutaan mereka dunia dan akhirat. Bahaya tau kluster buta perut ni. Buta hati. Sampai Allah kata, akhraja yadahu lam yakad yaraha. Ada satu ayat dalam surah An-Nur, ayat 40 berapa? 40 lebih. Surah An-Nur. Dahsyatnya kebutaan, dahsyatnya kegelapan mereka, sampai Allah buat satu tamsil, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Ketika mana mereka mengeluarkan tangan mereka, mereka tak dapat melihat tangan mereka sendiri, punya gelap. Tengok tamsil Allah buat dalam surah An-Nur. Tangan sendiri dah tak nampak, dah lah kulit dia gelap. Satu pasal tangan dah tak nampak dah, nak sebut dia duduk dalam kegelapan yang begitu dahsyat sekali. Inilah Samud. Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka mencintai kebutaan daripada petunjuk. Jangan kita jadi golongan ini. Kluster ini kita mesti tinggalkan. Na'udzubillah. Tak ada ubat dah. Tak ada ubat, tuan-tuan. Kluster kebutaan ni, rakan dia syaitan, taulan dia syaitan, kawan karib dia syaitan. Dia akan ikut syaitan. Dia tak nampak dah Rasul. Akhirnya syaitan inilah yang akan menjahannamkan dia nanti. Tuan-tuan, muslimat sekalian, dalam Quran saya nak baca satu ayat. Dalam Quran kita nak ambil peringatan bahayanya kebutaan, bahayanya ikut syaitan. Sampai tahap dalam Quran Allah Ta'ala cerita ayat tentang khutbah syaitan. Mari kita tengok. Ada satu ayat dalam surah Ibrahim. Cerita apa? Cerita syaitan sedang berceramah. Syaitan menyampaikan khutbah kepada kluster-kluster buta perut ni. Kluster atas dunia COVID, insya-Allah paper baca hari ni, vaksin akan sampai biiznillah dalam masa 2 tahun lagi, insya-Allah kita boleh ada vaksin dah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Tara vaksin tak ada pun kita boleh kontrol, alhamdulillah. Yang dah sembuh nearly 10,000 person yang dah sembuh, alhamdulillah. Sebab itu Malaysia dipuji oleh PBB. Hebatnya kita menangani COVID, alhamdulillah. Walaupun kluster-kluster macam-macam timbul, tapi kita boleh kawal, alhamdulillah. Ada ubat dia, kawal insya-Allah. Cuma warga-warga emas sahaja yang sedikit waris, yang sedikit dibimbangi, sebab mereka mudah kena attack. Hak tak warga emas kalau isok pun cepat juga. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ada ubat.
Tapi kluster buta perut dia tak ada ubat. Tuan, cantiknya ayat. Wa qala syaitan. Saya baca dulu ayat. Nanti saya sebut nombor ayat. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adahum wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Al-ayah. Mintalah berlindung daripada kluster buta tak nampak petunjuk. Ayat berapa tu? Ayat 22 daripada surah Ibrahim. Ayat ni cerita ceramah setan, khutbah syaitan. Ayat 22 surah Ibrahim. Allahu akbar. Apa kata Allah? Wa qala syaitanu, dan berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru, tak kala urusan telah diselesaikan. Lamma qudiyal amru bermakna ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka. Qudiyal amru, selesai urusan Allah, semua dah dapat balasan. Waktu masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, akan dihadirkan al-maut dalam bentuk seekor kambing. Akan dibawa al-maut, mati itu. Mati itu dijelmakan menjadi seekor kambing dan diletakkan bainal jannah wan nar, antara syurga dan neraka. Letak tengah-tengah, maka malaikat menyembelih kambing itu. Kambing itu apa? Al-maut, mati, kematian, disembelih. Maka bila kematian itu disembelih, bertempiklah Allah. Tidak ada lagi kematian, kerana kematian sudah disembelih. Masuk syurga tak mati-mati, masuk neraka na'udzubillah thumma la yamutu fiha, tak mati juga. Kenapa? Sebab sudah disembelih mati. Kerana al-maut itu sudah mati. Tu dia. Tak faham lagi, entahlah. Apabila selesai, lamma qudiyal amru, selesai semua urusan. Tengok ayat 22 Ibrahim alaihi salam. Maka syaitan mula berceramah kepada kluster buta perut yang ikut dia di dunia dulu. Dasar Islam tak mau ikut, kunonya Nabi, kunonya Islam ni, macam-macam tuduhan. Kau tunggu. Setan ceramah, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Siri pertama ceramah dia. Dia kata sesungguhnya Allah dalam neraka ni. Ceramah dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan wa'adakum. Maknanya kluster buta perut ni depan setan dalam neraka. Sebab kum, bukan hum. Kalau hum, dhamir, orang ketiga dia tak ada di situ. Nikum, makna antum, makna depan setan tu. Ceramahlah. Sesungguhnya Allah, innallaha wa'adakum, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu
Dan janji Allah itu wa'dal haq, adalah janji yang benar. Setan sebut mula-mula, manusia kelas tu bodoh, buta perut, bangang, bahalul. Ni aku nak beritahu, janji Allah itu benar. Tuan tengok, setan. Tiba-tiba kita manusia merasakan tidak yakin pada janji Allah. Apa nak jadi kita? Ma wa'adanallahu illa ghurura. Siapa cakap ni dalam surah Al-Ahzab? Siapa yang cakap ini? Sebahagian orang-orang munafik, ketika mereka turut sama menggali parit dalam perang Ahzab. Kita tahu dah Nabi batu seketul tu, Nabi hentak cahaya memancar, Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Nabi hentak seketul batu yang payah untuk dipecahkan dalam menggali parit. Tuan boleh bayang, tentera Abu Sufyan 10,000 orang, 10,000 tu kuda. Daripada hujung kepala kuda sampai hujung parit kepala kuda, 10,000 kuda. Tuan bayang. Tapi angin puting beliung yang hentam Abu Sufyan, terbalik habis khemah dengan kuda-kuda habis. Angin tu sampai ke pihak Nabi, jadi perlahan. Tu dia kata mukjizat Allah perintah. Angin tu jadi sepoi bahasa bila sampai ke Nabi dan masuk Madinah. Angin tu macam biasa aja. Waktu dia hentam Abu Sufyan habis, kerana angin makhluk yang diperintah oleh Allah. Nabi hentak kali kedua, Nabi bertakbir, cahaya naik. Nabi hentak kali ketiga, pecah batu. Lalu berkumpul sahabat. Nabi kata, aku tengok hentakan pertama, percikan pertama adalah istana-istana kerajaan Rom. Kita akan tawan Rom. Rom akan tumbang, kata Nabi. Percikan yang kedua aku tengok istana-istana Parsi. Itu yang Nabi bertakbir, kita akan tawan Rom dan Parsi. Nabi sebut dalam duk sahabat tu 4-5 orang munafik tu ada. Sama gali parit, bukan isap okok. Gali parit, tuan-tuan. Bila Nabi kata kita akan tawan Rom dan Parsi, mereka 4-5 orang duk buah pokok lah perlu isap okok, mereka duk sembang. Sembang boleh ha? Ada akai nak lawan Rom Hercules, nak lawan Parsi, kerajaan cukup luas Rostom nak lawan. Kita perang pun lah duk panah lembing, brigade pun tak banyak mana, 2 Melayu 6 menggali ya pun. Contohlah kan, 3 Melayu 2 Bengali. Contoh sembang. Allah turunkan, tak silap saya ayat berapa, 12 ke 13 ke 14 surah Al-Ahzab. Allah turunkan, Allah cerita perangai munafikin. Apa kata mereka? Ma wa'adanallahu illa ghurura. Tak ada yang dijanjikan oleh Allah melainkan tipu daya. Entah bayang, dengan Nabi gali parit, entah bayang munafik. Entah nak bayang duk ada Allah, duk menyamar sana menyamar sini. Dengan Nabi gali parit, entah bayang. Tapi mereka tidak meyakini janji Allah dan Rasul. Nak jadi munafik, janganlah yakin janji Allah, munafiklah kita. Allah turunkan suratul Ahzab, bongkar perangai mereka. Tak duk gali parit, alah sembang. Gempak di Rom lari, menyimbang bawah pokok duk balai rokok. Teruk betul munafik.
Ingat, ciri-ciri munafik ialah mereka tak yakin janji Allah. Mereka tak yakin Islam akan menang. Itu dia. Tak ada keyakinan. Out terus mereka. Baik. Ingat, jangan jadi macam tu. Balik ayat 22 surah Ibrahim. Setan kata apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Pegang janji Allah. Islam pasti menang. Bila tak tahu. Berjuanglah. Buatlah apa yang patut untuk agama Allah. Pasti sampai masa tu. Yakin. Kita ulang tiap-tiap tahun. Sadaqah wa'adah, sadaqah wa'adah. Benarnya janjimu wahai Allah. Tiap tahun, setahun 2 kali disebut dalam takbir mursal dan takbir muqayyad. Lalu setan kata lagi, Allah beritahu, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun berjanji pada kamu, tapi janji aku tak betul. Aku pun berjanji, tapi janji aku bohong. Janji aku tak betul. Aku menyalahi janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Aku ni, sambung ayat. Aku ni, kata syaitan, tak ada langsung kekuatan nak tarik kamu ikut aku. Aku tak ada apa. Illa, kecuali anda'autukum fastajabtum li. Kecuali bila aku seru kamu, aku bisik kamu, yang kamu gatal-gatal, fastajabtum li, kamu istajabkan aku, kamu perkenan bisikkan aku. Siapa suruh, bodoh? Aku tak ada kuasa pun nak tarik kamu ikut aku. Aku hanya bisik-bisik ya. Tetapi kamu fastajabtum li, kamu telah memperkenalkan. Istajib doa ya anna ya Allah kan. Istajib, mustajab, memperkenankan. Tapi kamulah fastajabtum li. Li tu aku, setan lah. Aku bisik ya, kamu ikut aku, siapa suruh? Kamulah bodoh. Lepas tu dia kata, fala talumuni walumu anfusakum. Nah, tolong jangan salahkan aku. Tolong jangan cerca aku. Tolong jangan maki aku. Walumu anfusakum. Tapi cercalah dirimu sendiri. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dalam neraka, puak-puak tu melokok, ini sokok tak ada lah. Puak-puak kelas tu buta perut ni. Setan kata, fala talumuni, hampa jangan cerca aku, hampa jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, tapi cercalah diri kamu sendiri. Kamulah yang bodoh, kamulah yang sesat. Aku hanya bisik je. Di sana ada Nabi, di sana ada Rasul, di sana ada Quran. Kenapa kamu tak mau ikut? Aku bisik aja. Nak salahkan aku? Salahkan diri kamu. Kamulah yang bodoh memilih kebutaan daripada hidayah petunjuk. Allahu Akbar. Sambung. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Al-ayah. Ginilah kata setan. Aku tak boleh tolong kamu. Ma ana bimusrikhikum. Aku takkan dapat tolong kamu, melepaskan kamu daripada azab Allah. Wa antum, dan kamu juga takkan dapat menolong. Sama-sama kita sat lagi kena balun jalan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Inilah kluster kebutaan. Itulah yang Allah sebut balik daripada ayat 17 surah Fussilat. Golongan yang fastahabbul ama 'alal huda, mencintai kebutaan daripada petunjuk.
Saya ulang balik kalimah hub, cinta. Makna mereka dengan sesat ni begitu engage sekali. Memang melekat terus. Memang hidup ni pilih sesat dah. Tak mau benda betul dah. Habis. Allahu Akbar. Bayangkan. Ada satu ayat lagi. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Ayat 24 surah Al-Qamar, surah 54 juzuk 27 ayat 24. Allah berfirman, faqalu, lalu berkatalah puak-puak Samud, abasharam minna wahidan nattabi'uhu, adakah patut kita ikut basharan, seorang lelaki, minna, di kalangan kita? Patutkah kita ikut dia? Inna idzal lafi dhalalin wa su'ud, sesungguhnya kita ni memang berada dalam dua keadaan. Bila kita ikut soleh, kita ni sah dah dua ni, kata pemimpin dia. Pertama, dalal, kita sesat, la ilaha illallah. Kedua, su'ur. Su'ur makna apa? Kerja gila. Pemimpin Samud kata, hei, silap kita ikut soleh ni. Dia duduk kempen suruh ikut dia. Hampa tahu tak, kata pemimpin besar dia, kalau kita ikut dia, nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Ada kalimah inna idzan. Idzan ni makna apa kita nak kata? Confirm. Idzan. Confirm punya. Confirm kita duduk pada dua keadaan. Pertama, dhalal, kita akan sesat. Allah. Ikut Rasul sesat. Tuan-tuan, ikut Rasul tak sesat, semua kita bergaji. Kerana Rasul dipilih oleh Allah. Bukan manusia pilih. Rasul tu Allah pilih. Allah tu maha sempurna zat keagungan dia. Tak ada cacat bagi Allah. Tak ada kekurangan sebesar habuk bagi Allah. Kalau ada kurang bagi kita Allah, syirik kita. Allah maha sempurna zat dia. Dia maha mengetahui. Dia pilih Rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Kalau hadis Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Mustadrak, Imam Ahmad dalam Musnad, hadis Maisarah Al-Fajar, ketika Maisarah ni orang Arab lelaki. Orang Arab, Maisarah lelaki, bukan perempuan. Kita perempuan. Pembantu Khadijah niaga dengan Nabi kan? Kan Maisarah, bukan perempuan, lelaki. Di Tolgu tu, saya ada jiran dulu, Maisarah, duduk di Gombak. Maisarah binti Musa. Maisarah nama dia. Perempuan. Benar lelaki, Arab lelaki Maisarah. Maisarah Al-Fajar gelaran dia. Dia tanya Nabi, nak kata hebat Rasulullah. Ya Rasulullah, sejak bilakah Allah lantik Tuan jadi Rasul? Dia tanya Nabi, Maisarah tanya Nabi, bilakah Allah lantik Tuan jadi Rasul? Nabi jawab apa? Nabi kata, aku ni jadi Rasul, aku ni Allah isytihar Rasul, ruh Adam belum tiup ke tubuh lagi. Baina ruh wal jasad. Ruh Adam tak masuk tubuh lagi, Allah isytihar dah aku Rasul. Dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, yang kata Rasulullah tu Allah isytihar. Tu Adam ruh tak Allah tak tiup lagi tu Adam.
Istihadah Rasulullah Muhammad bin Abdullah Rasul akhir zaman. Istihadah. Ya Allah, ya Tuhan. Tiba-tiba nak tolak. Sedangkan Rasul pilihan Allah. Puak-puak Samud ayat 24 Al-Qamar, mereka kata idzan, kita ni confirm pertama dalal, sesat kita. Kita ikut Rasul nama soleh ni confirm kita sesat. La ilaha illallah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. 64 Suratun Nisa. Tak adalah aku utus wa ma arsalna mir rasulin. Tak adalah aku utus Rasul itu. Allah sebut dengan mufrad Rasul, tidak disebut dengan jamak. Makna Rasul itu siapa? Rasulullah. 64 An-Nisa. Tak adalah aku utus Rasul illa kecuali liyuta'a. Aku ndak Rasul itu kamu taati dia biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa ada kalimah biiznillah? Kenapa Allah suruh kita taat pada Rasulullah, lepas tu Allah lapik dengan biiznillah, nak ajar bahawa Nabi bawa dasar Allah, bahawa Nabi tak pandai-pandai, bahawa Nabi tidak mereka-reka ajaran. Itu dalam Hamim Al-Ahqaf ada ayat, qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Allahu akbar. Surah Hamim Al-Ahqaf ayat berapa tuan-tuan tengok pangkal dia, qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Muhammad, Allah suruh Nabi bercakap, ma kuntu, kuntu tu Nabi, aku ni, ma kuntu bid'am minar rusul, aku tak bawa bid'ah, aku tidak mengadakan ajaran baru. Minar rusul, rusul jadi jamak, iaitu rasul-rasul sebelumnya. Apa Allah nak ajar Nabi? Wahai Muhammad, beritahu manusia, hakmu bawa tu serupa hak Rasul dulu bawa. Itu masuk ayat. Ma kuntu bid'am minar rusul. Ada kalimah bid'ah, bid'am, bid'ah, badi'. Badi' makna benda baru. Itu yang datang kalimah bid'ah, benda baru. Daripada kalimah badi'us samawati wal ard. Ada kala Allah sebut khalaqas samawati wal ard. Ada kala Allah sebut badi'us samawati wal ard. Badi' as-sama al-ard. Allah nak ajar apa? Allah sebut dengan badi'. Bid'ah makna apa? Benda baru. Makna apa? Langit ada tak waktu tu dulu? Belum. Ada tak bumi? Belum. Maka Allah pun cipta, maka bid'ah, benda baru. Tu maksud bid'ah, kalimah badi'. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan wahai Muhammad, aku tak bawa benda baru. Hak Rasul dulu bawa hak tu. La ilaha illallah. Ikut Allah, ikut dasar Allah. Tu dia benda dia. Cuma syariat beza-beza itu aja, tapi tetap akidah yang sama. Tuan-tuan, pertama balik ayat 24 Al-Qamar, kaum Samud kata pertama, kalau kita ikut Nabi Soleh, confirm kita dalal, sesat. Kita nafikan ikut Rasul, confirm dapat hidayah. Tambah Rasulullah. Bayang sampai Nabi bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, law kana hayyan adraka nubuwati lattaba'ani. Nabi kata, demi jiwa Muhammad dalam genggaman kekuasaan, law kana hayyan, kalaulah dia hidup. Siapa dia tu? Nabi Musa.
Dalam hadis itu Nabi Musa, "Lau kana hayyan adraka nubuwati." Kalaulah Nabi Musa tu hidup, Nabi Musa mukjizat, kalaulah dia hidup, adraka, lalu dia mendapati nubuwati, dia mendapati kenabian aku. Maknanya dia hidup, dia tengok aku nabi. Lattaba'ani, wajib Nabi Musa ikut aku. Dia tak jadi nabi dah, dia jadi pengikut aku. Tahnik kuno lah, itulah, tobatlah dengan Allah. Allah bagi nyawa, bertobatlah. Sebelum menyesal yang tak ada penyudah menyesalnya. Nak balik tak boleh dah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tak ada dah, habis. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Yang kedua, wasu'ur, ayat 24 Al-Qamar. Kita ikut soleh ni, kita dolal, kita sesat. Yang kedua, su'ur. Su'ur ni apa? Su'ur ni macam tak ketahuan lah, macam gila lah. Nak kata bodoh, bodoh tak, bodoh jahil. Su'ur ni macam gila lah, macam tak sioman. Begitu. Bodoh kita ikut soleh. Tadi sesat. Dalali wa su'ur. Ni nombor 2, su'ur. Kita ni memang bangang lah kalau ikut, memang tak sioman. Gila lah, senang faham. Ikut Rasul ni gila kita. Ikut soleh ni kita gila. Allah, tuan-tuan, dahsyatnya Samud. Mereka kata lebih kurang, sedangkan Rasul diutus untuk diikut, dipatuhi. Baik, sambung terjemah. Lalu berkata Nabi Soleh, perkara yang menyebabkan baik dan malang kamu adalah di sisi Allah, dan dialah yang menentukannya, bukannya aku. Kamu nak dapat nasib malang ke apa ke, tu kerja Allah. Kamu kata kamu malang, kamu sial, bukan pasal aku bawa ajaran Allah. Allah yang menentukan kamu dapat benda baik ke tak baik. Semuanya kerja Allah, bukan kerja Nabi. Itu yang datang ayat, wala tus'alu an ashabil jahim. Dalam Al-Baqarah juzuk 1 Allah kata apa? Wala tus'al, hei Muhammad, la tus'al, engkau tidak akan disoal, an ashabil jahim, tentang penghuni neraka jahim. Masuk neraka, Nabi tak tanggungjawab. Kerja aku beritahu benda Islam. Hampa ikut syurga, hampa lawan pergi neraka, aku tak tahu. Nabi Soleh kata, hak tu kerja Allah, bukan kerja aku. Aku ajak kamu sembah dia. Kamu kata aku sial lah, kamu malang lah. Kamu kata kamu malang lah ikut aku. Malang sial ke? Indallah, bukan aku. Nabi Soleh jawab. Dan Nabi Soleh kata lagi, sebenarnya kamulah kaum yang disesatkan. Bal qaumun tuftan. Kamulah kaum yang disesatkan oleh hawa nafsu kamu. Tuan muslimin dan muslimat, saya ulang balik ayat 47 ni, tak dan 48 kita nak sembang. Wa kana fil madinati tis'ati rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ayat 48 tu kalau pi Ramli 6 jahanam, yang ni 9 jahanam. Kita nak tengok 9 jahanam. Pi Ramli 6 jahanam. Anda telah merogol dan membunuh isteri saya, kan? 6 jahanam. Apa tengok? Apa jangan duk buat pelik macam aku seorang tengok. Heran, ustaz tengok Pi Ramli tu. Apa pun 2 kali 5, 16. Hiburan pun nak sama kan 6 jahanam dengan keris dia terbang melayang melompat atas siling rokok, ya tak? Hatu fila. Bini dia kena rogol 6 jahanam. Nanti kita tengok 9 jahanam. Saya nak ambil nama-nama dia. Ada nama dia Ibnu Abbas sebut. Ada 9 orang, 9 jahanam ni.
dalam bandar tu, dalam kampung tu punya perangai. Kita tengok nama dia nanti, mudah-mudahan jangan buh nama anak. Nah, tu dia. Ada Ibnu Abbas sebut nama mereka. Nanti kita tengok insya-Allah. So kesimpulan ayat 47, pertama, tak ada sial, tak ada malang ikut Rasul, tak ada. Ikut Rasul semua petunjuk. Cakap Nabi, perbuatan Nabi, diam Nabi, semua jadi hukum. Ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang harus. Semua kita belajar. Ada yang wajib kena ikut. Allahu Rabbi. Maka pertama kita nak sebut, tak ada malang, tak ada sial, ikut Rasul. Kenapa? Rasul Allah yang pilih. Allah maha gagah, maha bijaksana, maha sempurna zat keagungannya, tiada cacat dan celah. Tentulah yang dia pilih the best, terbaik, Rasul. Walau Nabi tak reti baca, tak reti tulis. Yang kedua, kita sebut tadi beberapa ayat. Saya baca tadi ayat 17, Fussilat, kluster buta, buta perut, kluster buta hati. Ayat 17 di atas kalimah fastahabbul ama, mencintai buta. Nauzubillah. Jangan kita cinta kepada kebutaan, cinta kepada kesesatan. Nauzubillah. Dan kita baca tadi 24 Al-Qamar, inna idzal lafi dhalalin wa su'ud. Berkata puak Samud, kita ikut Nabi Soleh, confirm kita sesat, confirm kita gila. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan, perangai bodoh. Dan terakhir, malang ke apa, semua ni Allah yang tentukan, bukan manusia. Apa yang Allah dah tentukan, Allah tulis di mana? Allah perintahkan makhluk yang pertama yang Allah cipta, nama dia Al-Qalam. Al-Qalam, dia menghadap Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak tulis apa? Allah pun sebut, dia tulis semua di mana? Lauh Mahfuz. Bahagian saya, bahagian tuan-tuan, ajal, umur, rezeki, semua tulis, siap dah. Semua siap. Kita mesti faham, semua Allah dah tentukan, baik dan buruk. Walaupun mungkin benda tak elok tu kita tak suka, tapi Allah menentukan, dan kita mesti redha atas musibah ke apa saja yang mungkin menyedihkan kita. Tapi itulah ketentuan Allah yang telah ditulis oleh Al-Qalam di Lauh Mahfuz, yang telah ditentukan sejak azali. Sedih, pagi tadi saya ziarah kubur isteri saya. 5-6 kubur tu, saya tengok ada satu kubur cantik, ada bunga, lepas tu dia tempel macam dia laminate, macam ada nama daripada kubur arwah isteri. 5-6 kubur, saya pun tengok. Rupanya yang meninggal di sama gagah Shell, sama gagah gas aircon. Allah, kan saya kata dia tanam di Laguna. Rupanya dia, walaupun tak ada batu nisan lagi, mungkinlah mak ayah, the only daughter. Allah uji sungguh. Dia duduk Aman Jaya Zon Seroja, the only daughter. Habis tak ada siapa, tinggal laki bini. Mungkinlah dia buat bunga tu, kawan-kawan nak pergi ziarah ke apa ke. Batu nisan tak ada lagi, baru lagi, tak sampai sebulan saya rasa. So letak bunga cantik, kita pun intai tengok, laminate nama tu, dia buah papan, dia laminate, tengok nama budak tu. Allah, sedih kita. Umur baru 21, semoga Allah ampun segala dosa. Kita sangka baik begitu, kesian kita. Moga Allah ampun segala dosa-dosa dan berbahagia di alam barzah. Allahu akbar tuan-tuan. Ini cerita dia, semuanya telah ditentukan Allah atas perintah Allah kepada qalam, hang tulis di Lauh Mahfuz semua kita ni. Sampailah nanti saat kita pula akan pergi, berpisah di dunia, masuk pula alam akhirat. Allah, moga Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa sesi akan datang, dan kita akan baca ayat 48, dan kita akan mula membahaskan 9 jahanam. Dengan saya akan menyebut nama-nama mereka berdasarkan pandangan Ibnu Abbas
radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi